Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Mat Yusof, bernombor matrik P1045339, merupakan pelajar Doktor Falsafah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya ingin buat pembentangan bagi memenuhi tugasan kursus GB8014 Kaedah Penyelidikan Kualitatif Video 4 Paradigma yang ditugaskan oleh Dr. Ahmad Zamri bin Mansur. 4 jenis paradigma dalam penyelidikan. Saya mulai dengan definisi kajian paradigma. Bermaksud kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidiki. Selain itu, dia juga merupakan model, perspektif atau rangka konsep yang membantu kita untuk mengorganisasikan pemikiran, kepercayaan, pandangan dan amalan kita dalam menghasilkan penyelidikan. Oleh itu, paradigma kajian adalah penyebab penting untuk memilih kaedah ataupun metod kajian yang bersesuaian bagi seseorang penyelidik. 4 jenis paradigma yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama ialah positivism, yang kedua interpretism atau dikenali sebagai constructivism, yang ketiga pragmatism dan yang keempat ialah critical theories. Saya akan terangkan satu persatu kaedah penyelidikan ini. Yang pertama iaitu positivism, membuktikan sesuatu hipotesis yang dapat boleh digeneralisasikan. Ia melibatkan penyelidikan saintifik dan sistematik, contohnya pemerhatian dan rekod yang diperlukan untuk membuktikan sesuatu kajian. Selain itu, ia boleh diperhatikan, diukur, dibuktikan dan ada elemen hubungan sebab dan akibat yang menggunakan metod kajian kaedah kuantitatif dan data informasi dalam bentuk numerical serta penganalisian secara statistik. Yang kedua, kaedah pendidikan interpretism atau dikenali sebagai constructivism, iaitu matlamat penyelidikan yang memahami dan menyelami sikap perangai manusia berbanding mengeneralisasikan hasil kajian atau meramal sebab dan akibat. Fokus analisis mendalam tentang sesuatu isu, contohnya sikap kompleks manusia dalam keadaan natural dan interpretasi isu tersebut berdasarkan pandangan responden kajian. Kajian ini menggunakan metod kualitatif. Hasil dapatannya berbentuk perkataan berbanding angka dan saiz responden yang kecil. Yang ketiga, pragmatism, iaitu berkaitan dengan fakta di mana keputusan praktikal dalam penyelidikan ini agak penting kerana ia bukan milik mana-mana sistem realiti ataupun falsafah penyelidikan. Penyelidikan mempunyai kebebasan membuat pilihan dalam kaedah, teknik ataupun prosedur yang paling sesuai dengan kajian masing-masing. Pragmatism mempunyai hubungan dan kesan serta pembaharuan dalam konteks yang pelbagai. Menggunakan kaedah mixed method, iaitu sama ada kaedah kualitatif ataupun kuantitatif. Okay, dalam kaedah penyelidikan pragmatism ni, mixed method digunakan, sama ada penyelidik memulakan kajian mereka dengan kaedah kualitatif kemudian kuantitatif ataupun sebaliknya, di mana kaedah kuantitatif kepada kualitatif. Yang keempat, critical theory. Yang ini memiliki beberapa persamaan dengan kajian lain. Tumpuan kepada hubungan yang wujud di antara kualiti, nilai dan juga pengetahuan. Kaedah penyelidikan ini menggunakan teori dan kajian untuk merancang perubahan dalam dunia sebenar dan berpandukan soalan yang besar. Kajian ini menggunakan teori dari penambahbaikan teori yang terlebih dahulu dan masih digunakan
Pendekatan yang digunakan dalam kaedah penyelidikan ini ialah pengalaman, sejarah lalu dan persekitaran, tapi tidak mengetepikan kajian empirikal untuk mengatasi kelemahan yang tersirat. Seterusnya, saya ini menerangkan serba sedikit kaedah pengumpulan data bagi keempat kaedah penyelidikan ini. Yang pertama, positivism. Bentuk kaedah kutipan data adalah berbentuk kuantitatif. Kaedah kajian data ialah soal selidik, eksperimen, test dan juga skala. Yang kedua, interpretism. Bentuk kaedah kutipan data ialah kualitatif, iaitu kaedah kutipan data adalah berbentuk wawancara ataupun interview, dokumen analisis. Seterusnya, yang ketiga, pragmatism. Bentuk data kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kutipan data ialah melalui interview, pemerhatian, testing dan juga eksperimen. Namun ianya bergantung kepada pengkaji sama ada menggunakan kuali kemudian kuanti ataupun sebaliknya. Metodnya masih lagi sama, iaitu mixed method. Maksudnya dalam kaedah penyelidikan pragmatism ni menggunakan mixed method, iaitu dua-dua kaedah kutipan data. Yang keempat, critical theory. Cara kutipan datanya ialah bentuk data adalah data kualitatif. Kaedah kutipan data ialah melalui penyelidikan, penyertaan ataupun sejarah analisis. Soalan kedua bagi tugasan ini ialah perbezaan bentuk data di antara positivism dan juga interpretism. Data bagi positivism adalah data dalam bentuk numerical, iaitu penganalisan data dalam bentuk statistik. Manakala interpretism, data dalam bentuk naratif atau ayat-ayat penceritaan yang melibatkan interpretasi daripada pengkaji sendiri. Soalan yang ketiga bagi tugasan ini ialah perbezaan kaedah kutipan di antara positivism dan juga interpretism. Kaedah kutipan data positivism adalah melalui survey, iaitu soal selidik, eksperimen, ujian dan juga skala. Manakala interpretism, kaedah kutipan datanya adalah melalui wawancara ataupun interview, iaitu temu duga, dokumen analisis dan juga pemerhatian. Soalan keempat bagi tugasan ini ialah perbezaan di antara pendekatan induktif dan diduktif dan hubungan dengan positivism dan interpretism. Perbezaan induktif dan diduktif adalah hubungan dengan positivism dan interpretism. Pendekatan positivism diduktif dengan pengumpulan data kuantitatif, manakala pendekatan interpretism ialah gabungan induktif. Perbezaan penyelidikan induktif dan diduktif. Induktif ni merupakan memberi tumpuan, membina teori yang baru, manakala diduktif tumpuan mengesahkan teori. Induktif adalah pada kaedah penyelidikan interpretism, manakala diduktif kaedah penyelidikan positivism. Dalam kaedah induktif bertujuan mewujudkan pengetahuan baru, penyelidik mencipta masalah penyelidikan, mengembangkan perkembangan menjadi persoalan kajian, kemudian mencari data melalui pemerhatian, seterusnya menganalisis. Penyelidik mencari corak dan data peringkat akhir dalam membina teori, kebanyakannya dalam penyelidikan kualitatif. Manakala diduktif, penyelidikan yang merangkumi suatu proses ujian hipotesis untuk mengesahkan teori. Selain itu, menguji teori ataupun hipotesis itu diuji. Biasanya dalam penyelidikan kuantitatif di mana penyelidik mengemukakan analisis statistik, kebanyakan kaedah kajian yang digunakan ini dalam penyelidikan kuantitatif.
Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih.